Okey, untuk yang terakhir, impediments tu al-ahliyah, awarid samawiyah yang datang daripada Allah. Okey, halangan yang datang daripada Allah yang naturally berlaku adalah sleep, tidur dan faint, iaitu pengsan. Jadi kesan tidur dan pengsan kepada ahliyah al-wujub dan ahliyah al-adab bagi seseorang individu, kita boleh tengok sebagaimana yang telah saya terangkan, ahliyah al-wujub basisnya adalah nyawa. Jadi walaupun seseorang itu tidur atau pengsan, ia tidak menafikan kewujudan ahliyah al-wujub. Sebaliknya berkenaan dengan ahliyah al-adab, apabila seseorang itu tidur atau pengsan, maka ia telah menafikan kewujudan ahliyah al-adab, kerana individu yang tidur atau pengsan sudah hilang kewarasan akal lah, maknanya dia tak boleh berfikir sebab dia dalam keadaan tidur ataupun pengsan. Jadi apabila ia dalam keadaan tidur ataupun pengsan, perkara yang berkaitan dengan ibadat seharian seperti ibadat khusus, orang yang tidur atau pengsan ataupun tertidur sehingga dia lambat untuk menunaikan sesuatu ibadat, maka dia tidak dikira sebagai berdosa lah, sebab dia tidak sengaja, tapi kena ganti secepat yang mungkin. Kalau masuk waktu solat, dia dah tahu masuk waktu solat tapi dia tak sembahyang, dia pergi tidur, tu perkara lain. Ni situasi bila ia tertidur, ataupun dia terpengsan sehingga terlepas satu-satu solat fardu, maka bila dia sedar daripada tidur ataupun dia sedar daripada pengsan, maka dia kena ganti. In the context of crime, individu yang mencederakan individu yang lain, tapi dia cederakan tu dalam keadaan dia tertidur, masa mengigau dalam keadaan tidur ataupun pengsan, dia masih lagi kena hukum. Tapi hukumannya bukanlah macam bunuh balas bunuh, tidak. Ia hukumannya adalah bayar pampasan kepada keluarga si mangsa lah. Manakala perkara berkaitan dengan tutur kata ataupun perbuatan, tutur kata, apa-apa yang keluar daripada mulut individu yang tidur atau pengsan tidak boleh diambil kira. Tidak boleh diambil kira, tidak terpakailah di sisi undang-undang. Yang kelima adalah pain without hope to heal, maradul maut. Sakit yang tidak ada harapan sembuh ni, dia beri kesan kepada al-ahliyah al-adab juga. Al-ahliyah al-wujub tidak ada kesan sebab ia masih lagi hidup. Walaupun dia dalam keadaan sakit, tapi dia masih bernyawa. Jadi dia berhak untuk menerima apa-apa hak yang ada. Sebaliknya, untuk menerima tugasan ataupun tanggungjawab, dia masih mempunyai akal fikiran yang waras. Sekiranya masih mempunyai akal fikiran yang waras, maka dia tidak menafikan dirinya daripada menerima tanggungjawab dan tugas. Sebab orang yang sakit, dia masih lagi waras lah, kecuali kalau dia tidak waras. Kalau walaupun dia sakit yang terlantar sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, tapi akal fikirannya masih lagi waras, maka dia tidak menafikan kewujudan ahliyah al-adab. Apa kesan marad kesakitan ni terhadap perkara ibadah? Untuk perkara ibadah khusus, Islam memberi keringanan kepada individu yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maknanya kalau dalam keadaan terlantar, boleh saja tunaikan solat dalam keadaan terlantar dengan gerakan mata dan sebagainya lah. Manakala dari segi pengurusan harta, orang sakit dihalang daripada mengurus hartanya sekiranya tindak tanduknya nanti boleh mengakibatkan menafikan hak orang lain pula. Maksudnya dia dalam keadaan tak fit untuk buat kerja, tapi kalau macam dia melambatkan klaim orang, melambatkan urusan berkait dengan orang lain, maka ia sewajarnya dihalanglah daripada menguruskan harta. Contohnya, critically ill patients are not allowed to give their property to the heirs arbitrarily. Orang yang dalam keadaan sakit, yang menghampiri maut, yang tidak ada harapan sembuh, dilarang
daripada menghibahkan hartanya kepada ahli waris lah, sebab dikhawatiri benda tu dia buat dalam keadaan dia tak berapa panggil, dia memang waras tapi dalam keadaan dia tengah sakit tu, pengurusan harta ni terhalang sikit lah disebabkan oleh kondisi dia, dalam keadaan dia tengah sakit terlantar. Dan akhir sekali adalah maut, kematian. Jadi effects on ahliyah al-wujub dan al-ahliyah al-ada of a death person. Kalau al-wujub, sebab kata basis kepada ahliyah al-wujub adalah nyawa, maka orang mati sudah tentu tidak ada nyawa. So it denies the existence of ahliyah al-wujub. Berkaitan dengan ahliyah al-ada, juga tidak wujud ahliyah al-ada sebab orang dah meninggal, sudah pasti tidak ada senseless lah, tidak ada apa-apa sense dah meninggal. Jadi kedua-duanya dah tak ada, maka segala rights and responsibilities yang perlu ditunaikan adalah apa-apa yang tidak sempat ditunaikan. Segala rights and responsibilities oleh si mati cease, terangkat, hilang, as long as it does not involve the rights of others. Selagi mana tidak melibatkan perkara-perkara yang melibatkan orang lain. Hak sesama individu tidak terangkat, tetapi hak dengan Allah hilanglah. Maknanya tugas dan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah dah hilang. Tetapi kalau ada hutang dengan orang lain melibatkan the rights of others, it must be taken from his estate lah, kena ambil daripada harta pusakanya. Kalau tak cukup, ahli waris terdekat kena tolong untuk selesaikan. So apa-apa yang related to the rights of Allah seperti zakat, haji, memang dia dah meninggal ni, dia dah tak perlu solat dan sebagainya, tapi apa benda yang dia terhutang dengan Allah, his heirs need to pay on behalf of the deceased. Ahli waris lah kena sempurnakan bagi pihak si mati. Selesai 6 awarid ahliyah yang samawiyah. 6 halangan daripada Allah. Seterusnya 6 halangan yang muktasabah, iaitu impediments to the ahliyah yang occurs as a result of human action itself. Mana halangan muktasabah ni acquired. Manusia itu sendiri yang mencari ataupun yang menyebabkan berlakunya halangan ini. Antaranya kejahilan, jahal. Kalau belajar tak jahil, tapi bila memilih untuk tidak belajar, maka ia adalah kejahilan yang result of human action itself. Tersilap, khata', boros dalam pengurusan harta, safih, kemabukan, sakar, sikap bermain-main, hazal dan paksaan, ikhrah. Apa benda ke-6 ini we will continue during S2 lecture. InsyaAllah I will conduct it secara live lah. That's all for today. Selesaikan tugasan. Semua tajuk setakat kita belajar pada hari ini buat dalam bentuk peta minda, snap dan upload dalam Google Form. That's all for today. Thank you. Assalamualaikum.